سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya di bulan yang berkat dan mulia ini. Sama-samalah kita tingkatkan amalan semampu-mampu kita. Semoga kita tergolong dari kalangan orang yang bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dihormati, kita perlu kepada muhasabah. Muhasabah diri kita sendiri. Orang lain kita tak perlu gaduh sangat. Kita nak hitung ataupun nak kira hak orang, kira hak kita. Pasal orang tak akan tanya kita berkenaan dengan hal orang lain. Tuhan akan tanya ataupun di akhirat esok orang akan tanya ataupun malaikat akan tanya hal kita. Kalau sekiranya kita tidak bergaduh ataupun urusan hak orang lain, sedangkan hak kita sendiri kita tertinggal. Ini adalah satu perkara yang merugikan. Lagipun ianya memalukan. Urusan kita sendiri kita tak selesai, kita tidak bergaduh dengan urusan orang lain. Istilah Melayu kata sibuk menjaga tepi kain orang. Tepi kain kita ya keriput. Nampaknya kalau orang kok salah situ, tak molek sini, kena betul situ, kena betul sini. Hak orang lain, hak kita sendiri tak ada buat perkara. Tak ada nak betul, tak ada nak molek. Terutama sekali berkenaan dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Amanah ni selalunya kita mentafsirkan dalam bentuk apa yang dipesan, apa yang dikirim oleh seseorang supaya kita sampaikan kepada orang lain. Apa yang disimpan oleh orang lain, sama ada jenis harta benda ataupun apa saja, orang mai sipek kita, hak itulah kita jaga. Ni amanah orang ni. Amanah demo ni kena jaga molek. Amanah hak kita, amanah yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita supaya kita laksanakan amanah itu dengan sebaik mungkin, kita abaikan. Kita tak sempurnakan. Kita tak jaga sepatutnya. Maka amanah kalau kita tafsir sekadar kata barang hak dia mai kirim so siapa ke orang, atau barang hak dia mai tinggal so tolong jaga, lepas tu tak banyak hari dia nak ambil kelik, hak tu kita jaga molek. Tapi amanah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, kita biarkan. Kita cuai, kita abaikan. Lepas sekarang terlucu. Terlucu ataupun luput. Itu sangatlah merugikan, sangatlah memalukan, kerana kita lebih mengutamakan hak orang lain daripada kita mengutamakan hak kita sendiri. Kalaulah jenis mata benda tu, rasa kita tak nak terlupa mana. Kalau hak kita pergi kirim, kita pergi besar ataupun kita pergi sipar kat orang, kita dah ingat.
tak terlupa. Tapi kalau jenis amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka banyak kita galik. Amanah umur sebagai satu amanah, kesihatan satu amanah, peluang satu amanah, kewajipan kita terhadap diri kita sendiri satu amanah, kewajipan kita terhadap anak isteri satu amanah, kewajipan kita terhadap masyarakat suatu amanah. Maka bila kita tafsirkan amanah dalam bentuk yang luas, dalam bentuk yang dikehendaki sebenar, iaitu suatu kewajipan yang semestinya kita laksana, yang semestinya kita tunaikan dengan sebaik mungkin, sudah tentu banyak kita ketinggalan. Terhadap diri kita sendiri pun banyak kita cuaikan amanah itu. Mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, bahkan segala-galanya adalah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana suatu hari akan diperhitungkan, akan dipersoalkan satu demi satu, supaya kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Bila kita abaikan amanah terhadap diri kita, kita tidak bergaduh terhadap orang lain, maka kita akan tergolong dari kalangan orang yang susah kemudian hari. Kesilapan orang seperti kata tadi, Tuhan dan juga pihak akhirat esok dia tak akan tanya kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kesalahan orang lain, orang tak tanya kita. Kesalahan kita lah orang akan tanya kita. Maka apabila kita abai, apabila kita tidak laksanakan kewajipan kita, maka siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung kesilapan kita? Oleh yang demikian, di bulan ni, bulan kita cuba usaha sebanyak mungkin kita supaya dapat melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di bulan Rajab dan Syaban yang dikenali dengan bulan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa. Bulan yang dikenali bahawa bulan inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan amalan kita kepada langit. Maka hendaklah kita sempurnakan amanah. Jangan kita lewat, jangan kita main-main. Benda yang di dalam kemampuan kita, jangan kita tangguh-tangguh. La tuajjil amal al-yawma ila al-ghad. Jangan kita tempuh ataupun jangan kita tangguh amalan yang sepatutnya kita laksana pada hari ini kepada esok hari. Hak boleh buat hari ini, jangan tangguh esok. Supalah urusan dunia pun sama, bila kita tangguh esok, lepas esok, akhirnya sampai masa akan dipersoal ataupun akan diperhitungkan, akan diambil kira. Kalau kamu sebagai seorang pelajar nak mula baca, tak ada boleh mula lagi. Puasa, orang ada 4.20, kita nak puasa. Surat pun ada tak cukup lagi. Duduk di mana, sekat mana, sukat tes pelajaran hak dan ngaji. Tak ada dia mula baca lagi. Tak berapa hari saja lagi kita akan menghadapi ujian peperiksaan. Puasa kita tahu dah. Puasa ni kita tahu dah, kata puasa ni adalah untuk nak menguji kebolehan ataupun apa yang kita dapat raih sepanjang tahun. Maka hari ni hari orang nak ambil kira, kata berapa yang dapat, apa yang ada, banyak mana yang hafal, apa yang tahu, apa yang faham. Bila kita tidak buat persiapan untuk menghadapi ujian, maka kita masuk di dalam kelas ujian dengan keadaan kosong. Ingat tak ada apa. Hafalan pun tak ada sekarang abuk, ingat pun tak ada sekarang abuk. Maka di situ sudah tentu natijahnya tidak akan memuaskan. Diri kita sendiri tak akan berpuas hati, dan orang tua yang sanggup berbanting tulang kerja hatta duit nafkah ataupun sara kita pun, bila dia tengok natijah, maka dia juga tidak puas hati. Artinya kita di sini tidak melaksanakan satu amanah yang diberikan kepada kita. Selaku pelajar, amanahnya adalah memahami dan juga
mengkaji dan juga menghafal dan juga menulis dan juga melaksanakan kewajipan dengan sepenuh-penuhnya. Dia tak buat ataupun tak buat persiapan untuk peperiksaan, artinya dia mengkhianati amanah. Begitulah juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang diberi salah guna ataupun kita tidak buat mengikut kemampuan yang ada pada kita, maka kita akan dipersoalkan tentang umur, ke mana dihabiskan, tentang harta dari mana dan ke mana, tentang nikmat-nikmat mata, telinga semua untuk apa digunakan, semua itu akan dipersoalkan. Bila kita tidak guna di tempat ataupun di jalan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang telah dibimbingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menerusi hidup ini, maka kita termasuk dari kalangan orang yang mengkhianati amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, di bulan yang berkat dan di hari yang berbahagia ini, usahalah kita tingkatkan amalan kita dan sempurnakan amanah kita dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita dan dengan masyarakat sekeliling. Semoga kita tidak tergolong dari kalangan orang yang mengkhianati ataupun mengabaikan akan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini masih lagi bulan Syaban yang digesarkan kepada kita semua supaya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik amalan. Kerana pada bulan ini dikenali adalah bulan yang akan diakadkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan amalan kita, persembahkan kepada Allah. Maka takkanlah kita nak bawa atau nak kemukakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang buruk ataupun dengan akhlak-akhlak yang tidak baik ataupun dengan kesudahan yang memalukan. Usahalah memperbaiki masing-masing. Semoga kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayat kita, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula